Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dapat lagi kita bersama dan juga berkumpul dalam satu majlis ilmu yang mana kita akan bicarakan satu perkara yang begitu besar dalam Islam, iaitu berkenaan tentang syurga. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, saya tak silap saya telah berada bersama tuan-tuan lebih kurang 3 ke 4 kuliah. Yang pertama, saya ingat saya mengajar tentang perintah untuk menjaga ahli keluarga, kan, ku anfusikum wa ahlikum nara. Kemudian yang kedua, saya mengajar tentang kepentingan akidah. Ada buku yang dihadiahkan ni lah, jilid 1, dan diminta untuk mengajarkan atau membahaskan buku ni, kan. Buku 2. Lepas tu kata nak bagi buku 2 kan. Ni saya dapat kan, lepas tu buku 2. Tapi tak apa, yang penting perbahasan kita tak lari pada perbahasan kita tidak lari tentang akidah. Akidah ni satu perbahasan yang luas. Semalam pun saya di Ceras pun saya kuliah tentang akidah. Ya. Akidah ni satu perkara sebab apa tuan-tuan? Kata Imam Malik, perkara apa yang membuatkan generasi dulu jadi hebat, iaitu ubat yang membuatkan jenis itu jadi hebat. Ubat tersebut yang sama digunakan untuk jenis yang akan datang. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat yang menjadi hebat sebab mereka ada ubat atau kekuatan ni, iaitu kekuatan tauhid. Jadi untuk umat hari ini nak menjadi hebat macam generasi dahulu, mereka kena kembali kepada tauhid. Kena kembali kepada tauhid, kekuatan tauhid. Ya, saya katakan tuan-tuan, dari sudut pengamatan secara jujurnya, kita orang Malaysia dari sudut tauhid kita masih belum strong, belum kuat. Kalau ada pun kebanyakan tauhid dia bersifat kepada falsafah, kan. Jadi orang belajar tu jadi pening pula, kan. Tidak di bawah, tidak di tepi, tidak di belakang, kan. Dia bermain dengan falsafah, kalam, ya. Dia tidak kembali kepada usul. Nabi SAW bila bawa dakwah tauhid senang je. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah tu esa, satu, kan. Jadi itulah sebenarnya tauhid, dia memudahkan. Dan kita kena tahu bahawa setelah saya jelaskan bahawa kuliah yang lepas, pentingnya belajar tauhid ni sebab dia merupakan pintu untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia macam ni tuan-tuan. Hari ni ramai orang buat baik. Orang Cina, orang kafir lah, ya, orang non-Muslim, Cina, India, mereka buat kebajikan. Ada baru ni nak siap bayar zakat orang India. Dia nak bayar zakat, nak sedekah, kan. Jadi kita katakan bahawa itu semua adalah amalan kebaikan, tetapi dari sudut Islam dia tidak diterima. Sebab untuk dapatkan, untuk kumpul pahala, dia kena ada akaun. Akaun tu adalah tauhid, akidah. Jadi bila orang tak ada buka akaun, masuk duit macam mana pun dia tak masuk. Jadi itu pentingnya akidah tauhid, iaitu la ilaha illallah. Itu antara kepentingan, ya. Dan juga tauhid ni juga sangat penting untuk kita belajar sebab mengelakkan kita daripada perkara-perkara yang menjatuh kepada kekafiran. Sebab Allah sebut la yahbitanna amal, terbatal seluruh amalan kalau buat perkara syirik. Sebab tu ulama bincang, orang yang buat haji ni, kalau dia balik dia buat syirik, haji dia sah ke tak, atau dia kena repeat haji? Dia buat haji, lepas tu balik dia buat khurafat, dia pergi main bomoh, buat tikam dan sebagainya, kan. Jadi persoalan, haji dia kena buat sekali ke ataupun elok? Sebab dia dah buat syirik, la yahbitanna amal, terbatas seluruh amalan. Ulama kata dia kena buat haji sekali lagi, from zero, start. Dan banyaklah itu dalam perbahasan tentang akidah. Contohnya kalau kita berjumpa dengan bomoh, ni cerita jumpa saja. Dalam hadis mengatakan bahawa kalau kita jumpa bomoh, jumpa tapi tak percaya, dia kata esok engkau jadi macam ni, aku tak percayalah. Dalam Islam mengatakan bahawa kalau kita pergi jumpa bomoh saja tapi tak percaya, amalan tidak diterima selama 40 hari. Walaupun tak percaya. Tak percaya. Kalau percaya, kufur lah. Percaya kufur. Sebab kita tahu bahawa perkara gaib hanya Allah yang tahu. Sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, esok berlaku apa? Kata Nabi, esok aku tak tahu berlaku apa. Sebab Nabi hanya tahu apa yang Allah wahyukan. Sejak tu aku tak pernah percaya pada bomoh. Sebab bomoh dia akan kata perkara, dia klaim dia tahu perkara gaib. Jadi itu antara kesan akibat kita tidak menjaga akidah yang baik lah. Dan juga yang kita akan bincang pada hari tentang syurga, tentang pentingnya tauhid. Sebab tu kita kena macam mana pun dakwah lah tauhid. Ajak orang, dia tak semayang pun tak apalah, orang kata tak apa, belum lagi lah, kita penting bawa dia kepada akidah, kan, bawa kepada kalimah la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi pakcik dia iaitu
Abu Talib nak meninggal, dia kata apa dengan pakcik dia? Wahai Abu Talib, kau ucaplah kalimah la ilaha illallah. Dengan ucapan ni aku akan berhujah dengan Allah SWT. Maksudnya aku ada point nak cakap Allah Ta'ala. Maksudnya bukalah account, at least account kosong pun tak apalah. Kan tak ada pahala dalam tu. Kata Nabi, ucaplah kalimah la ilaha illallah, mudah-mudahan aku dapat berhujah dengan Allah SWT. Maksud aku boleh backup lah. Tetapi dia tidak mengucap kalimah la ilaha illallah. Tapi antara syafaat Nabi dapat ringankan siksaan kubur dia, siksaan azab dia di neraka, yang mana siksaan paling ringan dalam neraka. Itu kita akan bahaskan dalam ni, dahsyat neraka insya-Allah. Dia punya siksaan dipakaikan trompa menggelegak kepala, otak dia. Itu siksaan dia. Tapi insya-Allah kita minggu depan insya-Allah. Minggu depan. Kalau minggu depan, bulan depan. Bulan depan. Ya. Dan ada satu perbahasan tentang syurga. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan masuk kejap lagi bab syurga. Saya bagi mukadimah. Pentingnya akidah. Saya bagi tentang pentingnya akidah ni, sebab na'udzubillah, kita tuan-tuan umat Islam semua akan masuk syurga. Yang ucap la ilaha illallah semua akan masuk syurga, baik jahat, baik soleh sebagainya akan masuk syurga. Tetapi cepat ataupun lambat sahaja. Sebagai contoh, dalam hadis mengatakan bahawa bila semua dah masuk syurga, semua masuk syurga, ni cerita tentang perbahasan dalamnya ada tentang orang yang terakhir masuk syurga. Ada tak siapa jadi orang terakhir? Ada orang kat tangan. Ustaz, okey lah, orang terakhir pun tak apa, janji masuk kan. Janji masuk kan, sampai tak macam tu. Tapi orang yang terakhir masuk syurga, yang mana dia masuk, Allah Ta'ala masukkan, Allah Ta'ala tanya dekat neraka, ada tak dalam neraka ni orang yang iman dia sebesar zarah? Kita kalau belajar sains ni ada atom, zarah lah, ada compound dan sebagainya kan. Zarah ni halus, kita pun tak nampak partikel. Macam COVID tak nampak pun, ya. Jadi Tuhan kata, Allah berkata dengan neraka, ada tak dalam neraka ni orang yang iman dia sebesar zarah? Dan kemudian orang tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Dan tuan-tuan, dia masuk dalam syurga dalam keadaan dia terpinga-pinga. Sebab dia dekat dunia, dia tak ada buat amal kebaikan langsung tuan-tuan. Mungkin jahat adalah kan, mungkin dia membunuh dan sebagainya kan, langsung tidak ada amalan kebaikan. Tetapi dia dimasukkan sebab ada kalimah la ilaha illallah. Itu pentingnya kalimah la ilaha illallah. Dan satu tambahan, saya pernah tanya soalan ni, saya ulang balik, tentang orang yang buat dosa besar. Orang yang buat dosa besar, apakah hukuman dia di akhirat? Bukan di dunia, di akhirat. Adakah dia masuk syurga atau masuk neraka? Buat dosa besar masuk neraka? Buat dosa besar ni mencuri, membunuh, berzina, rompak. Apa hukuman dia di akhirat? Dia syurga ke neraka? Jawapan dia. Kalau dia tak taubat. Tak taubat? Tak taubat. Dia tak taubat. Saya jawab terus. Dia tak taubat. Okey. Dia masuk syurga ke neraka? Akhirnya syurga jugalah. Dia. Okey, jawapan dia tuan-tuan. Sebab tu kita prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara melakukan dosa besar, kita mengatakan bahawa orang yang lakukan dosa besar ni, dia berada di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Keputusan dia memang kat dunia dia memang dia buat dosa besar, memang dia bersalah, tetapi di akhirat keputusan dia berada di atas tangan Allah SWT, di atas kehendak Allah SWT. Tuhan berhak masukkan dia dalam neraka dan Tuhan berhak masuk dalam syurga. Saya ambil contoh dua kisah. Salah seorang wanita, ada seorang perempuan pelacur yang dia dimasukkan dalam syurga disebabkan dia bagi minum anjing, bagi makan anjing kan. Tu jelas kisah tu. Itu pelacur masuk syurga. Tuhan berhak masukkan dia. Itu hak Tuhan. Yang kedua, ada seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah Bani Israel, ulama zaman dulu, abid, yang mana dimasukkan ke neraka walaupun dia beribadah 1000 tahun. Macam mana? Buat baik masuk neraka, buat jahat masuk syurga. Itu macam mana? Ya? Dia tengok pada akhir dia macam mana. Akhir dia buat baik sampai meninggal. Yang pelacur tu sampai meninggal lah. Jadi perbahasan saya akan sentuh sekarang. Saya bagi jawapan terus. Yang mana ini berada di atas kehendak Allah SWT. Macam yang ahli ibadah tadi, dia mempertikaikan, dia kata, ya Allah, aku beribadah 1000 tahun, dengan sebab ibadah ni aku akan masuk syurga. Tuhan kata, okey, kalau macam tu, tengok nikmat yang aku bagi. Dan ditimbang nikmat ibadah 1000 tahun, dan Tuhan kata, cukup ambil nikmat penglihatan kau. Nikmat ibadah, dia punya pahala 1000 tahun ibadah, Tuhan comparekan dengan nikmat yang Tuhan bagi, mata saja tak dapat sama. Tuhan kata, nikmat yang kau ni pun tak sama dengan nikmat mata yang aku bagi. Sebab tu Al-Quran mengatakan, wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha.
Sesungguhnya nikmat Allah SWT tidak akan dapat kamu hitung. Sebab tu kita masuk syurga ni bukan sebab amalan ibadah, tapi kena beramal lah untuk dapat rahmat. Tapi kita masuk syurga ni bukan sebab amal ibadah, tapi sebab rahmat Allah SWT. Tetapi kalau masuk neraka Muslim Zalik, masuk neraka ni disebabkan keadilan Allah SWT. Sebab engkau buat salah, maka engkau berhak dihukum. Sebab tu kita katakan dosa besar, kita mengatakan bahawa di akhirat dia berada di atas kehendak Allah SWT. Dalam dunia memang dia dosa lah, dia merompak tu memang satu jenayah lah. Tetapi di akhirat dia berada di atas kehendak Allah SWT. Sebab tu hari ni tuan-tuan ramai orang yang berfahaman ekstremis, ISIS, IS, tu jenis yang mengkafirkan orang lah. Dia kata ini tak semayang dosa besar, kafir. Kita kata ya, memang betul dosa besar, tapi tak sampai kafir kan. Dan kebanyakan hari ni negara-negara Islam tak semua buat negara hudud, tak semua buat hudud kan. Ada tahu hudud? Yang potong tangan dan sebagainya, orang kita tahu yang tu je lah kan. Hudud ni tuan-tuan tak semua buat. Cuba sebutkan atas muka bumi ni ada lebih kurang 200 negara lebih kurang. Siapa negara yang buat hudud? Saudi je. So orang yang berfaham ekstremis kan, yang faham ekstrim, dia kata negara lain semua kafir sebab tak buat hudud. So kita katakan ini bukan senang menjatuhkan kekafiran. Sebab Islam ni besar, dia bukan sekadar hudud. Kita ada akidah, ada fiqah, ada tasawuf, ada akhlak. Dia bukan semata-mata hukum hakam je. Macam kita lah undang-undang kan, bukan sekadar undang-undang syariah saja. Ada CV dan sebagainya kan, ada perincian dia. Ya. Jadi itu saja saya jelaskan tentang akidah. Saya nak masuk kepada tentang syurga. 100%. Tapi pengalaman saya lah kan, pengalaman saya tengok kes-kes kat sana, ada seorang tu hakim tu, hakim Qadi lah, dia kata sepanjang 30 tahun dia jadi hakim, tak pernah lagi dia sabitkan orang hudud. Tak pernah dia sabitkan orang hudud. Bagi dia seorang tu, dia sebagai hakim tak pernah lagi dia sabitkan hudud. Bagi diri dia. Dia tak pernah sabitkan hudud ke atas. Sebab hudud ni bukan macam yang kita bayangkan. Sebab di Malaysia dia main politik. Hudud ni dia tak lekang dengan politik. Sangat susah. Sangat susah. Tak pernah lagi dia kata. Tak pernah lagi. Hudud sangat susah. Saya bagi contoh lah kan. Macam berzina kan, perempuan dengan lelaki berzina kan. Macam mana dapat 4 orang tengok perbuatan tu? Dia tak boleh video, tak boleh. Dia kena mata dan nampak benda tu. Kita kalau tengok seorang, kita yang kena hukum balik qazaf sebab tuduh dia berzina. Kita tanya, kita lah kena. Mana ada 4 orang nak tengok benda tu? Tak silap 4 tu pergi tegur, tak sempat nak buat projek apa semua kan. Betul. Susah sabit. Lepas tu kalau macam kisah ni zaman Nabi pun ada. Bila berzina perempuan tu dapat anak kan, Nabi kata apa? Bersalingkan dulu. Lepas tu kata bawa susukan dulu sampai anak tu dah besar. Susah tuan-tuan, susah benda ni. Contoh kes curi kan, potong tangan kan. Sebab tu kalau kita hudud ada Malaysia ni, kita suka. Tak ada kes curi sebab orang takut. Di sana kan lepas habis kan pergi Mekah Madinah kan, lepas solat dia tutup kedai macam tu je kan. Tapi saya nak bincangkan bahawa hudud tentang mencuri dia ada syarat-syarat dia. Zaman Sayyidina Umar tak buat hudud. Maksudnya tak buat semua. Hudud ni ada 7 ke 8 undang-undang kan. Zaman Sayyidina Umar musim kemarau. Musim kemarau, orang kelaparan, maka ada yang terpaksa mencuri. Maka Sayyidina Umar tahun tu hudud dia tak buat yang mencuri. Orang terpaksa. Ada syarat, contohnya tuan-tuan ada kereta Ferrari ke Lamborghini kan. Bawa kereta, tiba-tiba parking tepi jalan. Lagi nak beli pisang goreng apa semua kan. Lepas tu ada orang curi lah. Kan Ferrari, siapa tak nak ambil kan. So dia ambil kan. Lepas tu tuan-tuan pun pergi mahkamah, kata ni kena hudud ni, orang mencuri ni. Mahkamah kata apa? Tak boleh jatuh hudud. Sebab Ferrari tak boleh parking tepi jalan. Ferrari mesti parking dekat tempat dia. Kan? Orang Ferrari pun tak makan pisang goreng kan. Ni kenapa pergi bilang pisang goreng pula? Pergi makan kat restoran mewah. Tu ada syarat-syarat dia lah. Tak dapat. Dia boleh, tapi tak jatuh hudud lah. Hukuman lain jatuh penalti, denda, penjara. Tapi hudud ni tak boleh sebab hudud ni undang-undang benda langit. Potong tangan apa semua undang-undang benda langit. Tengok kes. So jatuh pada hukuman biasa lah. Bukan hudud. Hudud ni lain. Hudud ni ada 7 kan. Zina, qazaf, semua itu ada, mencuri, murtad. Semua ada perbahasan dia. Ada SOP dia. Tak ikut berinci. Tak dimudahkan. Macam zina 4 orang, memang saya hakim pun siapa nak 4 orang tu. Kan paling kurang kalau seorang pun tak jatuh. Okey. Okay, insya-Allah kita masuk ke tentang syurga.
Syurga ni tuan-tuan luas. Ya. Tak sabar nak masuk. Sebab orang yang duduk dekat dunia ni bila nak habis kan. Orang dalam kubur tuan-tuan. Orang dalam kubur ni setiap doa. Bila nak kiamat? Bila nak kiamat? Sebab apa? Nak cepatlah masuk. Dan Nabi kata kalau di alam kubur dia baik, maka insya-Allah di akhirat dia baik. Tapi kalau di alam kubur dia tidak baik, diseksa, maka di akhirat dia lebih kena teruk. Jadi dalam kubur tu ada dua macam orang lah. Ada yang nak cepat, ada yang nak lambat. Dan memang tak rasa sebenarnya tuan-tuan. Kita alam kubur dengan alam hari ni berbeza. Kita atas dunia ni kita satu hari kan. Ya, dalam kubur dia punya satu hari dia bersama 1000 tahun. Tuan-tuan boleh kira, siapa pandai matematik boleh kira. Beza hari dunia kita dengan hari akhirat lain. Satu hari di akhirat bersama dengan 1000 tahun dunia. Maksudnya kalau kita ada makcik kita meninggal 50 tahun lepas, mungkin umur dia dalam kubur rasa macam baru 2-3 saat je. Saya dah kira lah itu. Saya tak silap saya 1 saat 50 tahun macam tu. So kalau tuan-tuan ada ahli keluarga yang baru meninggal dalam 50 tahun, dia dalam kubur mungkin dalam 1 saat je. Tapi bagi dia 1 saat tu dah lama tak? Tak, 1 saat lah. Sebab kita yang rasa lama. Oh, maknanya dia sekejap. Maksudnya orang hari ni yang dah meninggal 2000 tahun, dah 2000 tahun, dia baru rasa dia duduk dalam kubur 2 hari. Kita yang rasa lama lah. Kita rasa kita pun umur sampai 2000. Itu saya kata sebab tu orang dalam kubur ni dia tak rasa. Sebab masa dia dah lain. Kita dimensi masa berbeza. Masa dalam kubur akhirat sama Akhirat, alam ghaib lah, alam ghaib. Akhirat nanti insya-Allah kita akan bahaskan. Tapi saya nak bagi perumpamaan lah. Masa berbeza sebab tu orang bila dibangkitkan dia kata macam baru bangun, macam baru letak. Jadi tapi kita hari ni kita potong terus daripada dia panjang akhir akhirat ni sebenarnya rukun iman yang ke berapa? Yang kelima. Ya, beriman kepada hari akhirat. Syurga ni hari akhirat lah. Syurga neraka hari akhirat. Kita pertama beriman kepada Allah SWT, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, rasul, hari akhirat, qadar. Dalam ni kita ambil yang nombor 5 tu kita detailkan, kita pecah lagi. Ada kebangkitan hari kiamat, ada azab kubur lah, ada kubur, kemudian hari kebangkitan pada mahsyar apa semua, neraka, baru syurga. Syurga last sekali. Syurga last ending. Sebab kita kena tahu bahawa bila kita dibangkitkan, kita nak pergi ke syurga, kita kena lalu satu jambatan titian sirat. Titian sirat. Titian sirat ni tuan-tuan, bawah jambatan tu apa tuan-tuan? Neraka lah. So dalam mengatakan bahawa cara merantasi jambatan tersebut mengikut amalan. Nabi sebut ada yang seperti peti laju kan, ada seperti bayi merangkak, ada jatuh balik, dan ada juga tangan-tangan yang menyambar. Ada tangan kat bawah tu yang menarik jatuhkan. Ini ada dalam surah Abasa, surah Abasa wa Tawalla. Ada tangan yang menarik dan ada mata-mata yang melihat. Nak tengok siapa lalu bawah ni, siapa lalu kat atas tu. So dia tarik jatuh ke bawah neraka. Ya. Dan sebelum masuk neraka, na'udzubillah, sebelum masuk syurga akan berhenti dulu untuk keluarkan satu penyakit hati. Ghillah, iaitu penyakit dengki. Jadi dengki tu sebab nanti dalam syurga, bayangkan satu lelaki dibagi 2 isteri. Macam mana bergaduh kan? Itu isteri. Satu orang atas dalam ni, satu pemuda akan diberikan 2 orang isteri dan juga 100 bidadari. So macam mana jealous tu kan? Jadi benda tu akan cabut. Lepas tu tengok orang duduk tingkatan yang tinggi. Dekat syurga ada level. Ya, so ada level. InsyaAllah kita akan masuk. Ya. Jadi itu sebenarnya proses panjang. Saya terus pergi ke syurga. Neraka insyaAllah bulan depan. Saya harap neraka pun kena banyak orang macam ni jugalah. Nanti dia tak balance. Tu ulama kata kita mesti ada 3 umpama burung, ada sayap dengan kepala. Kita ada perasaan takut, takut dengan azab Allah SWT. Yang kita belajar ni adalah rojak, kita berharap. Kita berharap nak pergi syurga, berharap nampak nikmat. Sampai orang ni sampai dia berharap kan, macam saya kata asal sebut la ilaha illallah dah syurga kan. So dia tak beramal. Ada orang macam tu. Saya Islam cukup lah, tak apa, tak sembahyang, janji masuk syurga. Lambat pun tak apalah kan. Janji masuk, betul tak kan? So dia tidak ada rojak, dia tak takut dengan azab Allah Ta'ala. Kita tahu orang kalau boleh tak nak masuk langsung. InsyaAllah. Sebab tu kita kena ada berharap masuk syurga, dan kita ada rasa takut. Hari ni kebanyakan orang-orang mencuri, orang-orang merompak, orang buat kesalahan sebab dia tiada perasaan takut. Aku dah Islam, masuk syurga, biar aku curi. Dia tak tahu dahsyatnya neraka ni. InsyaAllah kita akan kupaskan dahsyatnya neraka ni. Dia punya azab-azab dia, kalau kita nak cerita macam orang suka cerita hantu kan, lebih dahsyat lagi. Kebanyakan cerita hantu dia ambil daripada Quran lah. Siksaan-siksaan semua diceritakan kan. Yang paling ringan tadi Abu Talib.
Jadi bila orang dia kena balance. Jadi kita kena rasa berharap, ar-raja, kemudian al-khauf. Yang ketiga tengah-tengah kepala adalah mahabbah, cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, syurga ni dalam bab ni, maklumlah kelas kita ni kelas segera belajar semua benda dalam masa 1 jam. Hari ni macam tu, saya mengajar semua ustaz, boleh tak yang satu kitab boleh dapat dalam setengah jam? Kan? Betul. Kita pergi kursus maram pun 3 hari kan. Ini kursus, ini pasal syurga. Kita ambil topik-topik yang, dan tuan-tuan boleh tanyalah. Tak semua kita dapat kupas. Ini antara buku yang membicarakan tentang dia kitab bahasa Arab, Hadiah Arwah ila Biladul Afrah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Dia punya kawan dia, classmate dia buat tentang neraka. Ini classmate buat tentang neraka, yang dia buat tentang syurga. Ya, ada dalam PDF semua, ada banyak. Ni cerita tentang syurga lah, ada 70 bab. Sebab saya bagi tahu, sebab kita tak dapat kupas semua. At least kalau tuan-tuan nak dapat rujukan, boleh cari lah kitab ni. Ini tentang syurga. Ada satu buku cerita tentang neraka, tentang bidadari saja. Sebab tak ada lelaki kan, jadi tak syok juga lah cerita. Ni tentang bidadari saja. Tentang bidadari, satu buku. Ya. Banyak lagi lah, nanti saya boleh share dekat grup nanti. Ya. Ini semua kitab-kitab bahasa Arab yang terjemahkan. Kita kena tahu bahawa ada yang campur lah, tapi tidak ada yang palsu. Sahih ataupun dhaif. Antaranya mungkin sebab penulis meletakkan untuk kita galakkan beramal lah, tidak amal. Kan? Tetapi yang menarik, sebab tu saya kata tuan-tuan, saya suka beli buku-buku macam ni sebab dia nota kaki. Dia akan tunjukkan rujukan, nampak ni. Dia akan bagi tahu ada halaman ni, boleh rujuk balik. Saya beli, kalau beli tuan-tuan pastikan buku tu mesti ada nota kaki. Dan mesti penulis tu dikenali lah. Macam Ibn Qayyim ni memang makruf lah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah memang makruf, tuan-tuan. Banyak kitab dia buat tentang Tibun Nabawi. Dia memang terkenal, dia ada 96 tajuk. Ni ulama tahun 700 Hijriah, tapi kitab dia paling banyak cetak. Dia banyak. So kan biasa dengar Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah ni nama sekolah dia, nama aliran dia, Al-Jauziyah. Okey, tuan-tuan nak tahu apa tentang syurga? Banyak. Syurga ada 100 tingkatan. Tingkatan. Saya suka bagi contoh dunia, tuan-tuan, sebab kita dunia kita nampak kan ada orang kaya, orang miskin, orang apa B40, apa lagi? Atas B40 apa? Ada kan? Apa lagi? Grade-grade tinggi kan? Jadi tuan-tuan, dalam syurga pun ada tingkatan. Sampai 100 tingkatan. Banyak tingkatan. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah syurga Firdaus. Sebab tu Nabi kata kalau nak berdoa, mintalah apa? Syurga Firdaus. Dan syurga Firdaus ni paling dekat dengan Allah SWT. Tapi saya terfikir tuan-tuan, kalau doa minta syurga Firdaus, usaha tu biar balance lah. Betul tak? Kan sebab tu dalam Al-Quran sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat. Mesti iman dan mesti amal soleh. Jadi tuan-tuan, tentang syurga paling tinggi adalah syurga Firdaus. Dan saya sebut tentang jannah, orang kita panggil syurga ni jannah. Syurga ni bahasa apa? Bahasa Melayu Melayu. Kod pula. Syurga adalah bahasa Sanskrit. Syuroga, tak silap saya. Kita banyak bahasa Sanskrit. Kita kan dulu daripada Sanskrit. Jadi bermaksud kayangan. Dalam Islam kita panggil jannah, bahasa Arab lah. Jannah ni apa tuan-tuan? Benda yang tak nampak. Sebab tu kita panggil orang gila, orang majnun. Orang gila, orang tak nampak kan? Orang tak betul, majnun, gila. Dan juga jannah juga dia panggil kebun sebab tak nampak. Al-Quran tentang jannah, kebun. Dan tentang ciri-ciri syurga, ada 100 tingkatan. Dia ni lebih detail lah. Ada pintu syurga. Dan jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lain adalah jarak dia 100 tahun. Tingkat 1 dengan tingkat 2 jarak dia 100 tahun. Dan apa saya nak kongsikan tuan-tuan, saya suka cerita benda yang tuan-tuan buat setiap hari lah. Setiap hari lepas solat, lepas azan, tuan-tuan akan baca doa. Apa dia? Allahumma rabba hazihi da'atu tamah wa salatul qa'imah, kemudian ati Muhammad wasilata wal fadilah. Sampai situlah saya tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan kata? Ati Muhammad wasilata wal fadilah. Apa yang tuan-tuan minta? Apa yang tuan-tuan minta? Saya bagi clue lah. Ati ni adalah berikan. Ya Allah, ati, berikanlah kepada ati Muhammad, berikan kepada Nabi kami Nabi Muhammad wasilah wal fadilah. Wasilah dan fadilat. Apakah
wasilah dan fadilat. Saya nak cek dia punya ni. Apakah wasilah dan fadilat yang kita minta untuk Nabi? Apa dia? Ha? Tak tahu. Saya nak ambil benda yang praktikal je. Saya tak nak pergi jauh-jauh. Saya tak nak masuk benda-benda yang orang tak pernah dengar. At least kita tahu apa yang kita buat. Jadi tuan-tuan, wasilah wal fadilah ni adalah tingkatan syurga yang paling tinggi. Firdaus paling tinggi tingkat, tapi atas tingkatan tu ada satu tempat saja, iaitu al-wasilah wal fadilah. Dan Nabi kata kita ni umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi minta kita doakan Nabi Muhammad agar dapat wasilah wal fadilah. Tempat tu satu orang saja, ya. Tingkatan syurga yang paling 1 2, ya. Itulah tempat yang paling tinggi dalam syurga. Firdaus paling tinggi, tapi atas Firdaus tu adalah al-wasilah wal fadilah. Khusus untuk Nabi saja. Ha? Khusus untuk Nabi saja. Nabi minta kita doa. Kita tak tahu siapa dapat. Setiap umat doakan untuk Nabi-Nabi dia. Umat Nabi Musa untuk doakan untuk Nabi Musa, umat Nabi Adam untuk Nabi Adam. Nanti kita tengoklah siapa yang dapat. Kita doa untuk Nabi lah. Nabi kata syurga Firdaus tu tingkatan Firdaus, tapi ada tempat yang paling tinggi dalam Firdaus tu. Itulah wasilah wal fadilah, tentang yang kita minta itu tentang syurga yang paling tinggi dalam Firdaus. Kenapa Nabi kata kalau kena minta syurga Firdaus? Sebab apa? Kenapa kena minta syurga Firdaus? Sebab apa? Syurga Firdaus adalah tingkatan yang paling tinggi, dan di situlah mengalirnya sungai-sungai. Dekat syurga ada sungai, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kan? Dalam syurga ni ada sungai yang berjalan di bawahnya, mengalir. Jadi sungai ni dekat syurga ada 4, dan dia bermula daripada puncak sampai ke bawah, sampai ke bawah lah, ke satu tingkatan. Dan syurga juga ni, saya cerita tentang keadaan syurga lah. Di syurga juga ada satu pokok yang Nabi kata kalau kita berjalan bawah pokok tersebut selama 100 tahun pun tak habis. Dan ada mengatakan bahawa itu adalah pokok khuldi lah, ya? Tetapi itu adalah satu pokok dalam syurga yang sangat luas. Kita jalan bawah dia, bawah pokok tu 100 tahun pun tak boleh jalan. Kata betapa luasnya, ya. Itu tentang syurga, tentang syurga Allah SWT. Dan tentang sifat ahli syurga, tentang keadaan syurga, ya, keadaan syurga tuan-tuan, dia punya tanah daripada za'faran, dan rumah-rumah binaan mahligai dibuat daripada emas, dia buat pada zamrud. Semua binaan-binaan yang kita hari ni memang tak ada orang buat pakai itu pun, kan. Dia kata dalam hadis malam saya share, ada yang sikat daripada emas. Ini kalau beli sikat beli kat kedai ekor, kan. Itu pun RM2 dapat 6, kan. Tapi sikat kat sana daripada emas, semua daripada emas. Tetapi tuan-tuan, emas yang sana bukan sama macam emas di dunia. Kita katakan bahawa dalam syurga Allah Ta'ala sebut, bila cerita dalam Quran, dalam hadis, ya, bila sebut satu perkara, nama tu dia bukan benda yang sama sifat dia, nama saja. Macam syurga Tuhan sebut ada anggur, kan, ada fawak, ada buah-buahan, ada pokok, tapi sifat dia tak sama dengan apa yang di dunia. Sebab Tuhan nak cerita, Tuhan nak bagi tahu tentang nama. Sebab nanti ada sahabat tanya, saya akan bawakan, ada sahabat tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ada tak kat sana ada kuda? Kan, lepas tu Nabi kata di sana ada kuda, dan kuda dia sangat hebat, dibuat pada batu zamrud, kan, dibuat pada batu, dan kuda tu boleh terbang dan membawa ke mana anda saja nak pergi. Lepas tu ada sahabat lagi tanya, ada tak unta? Sebab zaman dulu tuan-tuan, benda ni transport penting lah. Chinese lah orang kata, Velfire ke Ferrari, orang tanya transport, kan. Zaman dulu kuda yang paling laju kuda lah, kan. Jadi Nabi cerita pasal kuda. Lepas tu ada orang tanya pula, ya Rasulullah, kat syurga ada unta tak? Lepas tu Nabi jawab, dekat syurga ni dia akan dapat apa yang dia nak, dan benda tu sangat tak dapat dibayang di akal dia. Maksudnya Nabi jawab semua benda yang kita nak dapat. Ada orang tuan dekat syurga, dalam hadis menceritakan bahawa dia nampak burung terbang dalam syurga, dia nak makan burung. Apa yang berlaku? Kemudian burung tersebut telah disiapkan untuk dimakan, dah terhidang dah. Itu tentang gambaran-gambaran syurga. Apa lagi tentang syurga? Di antaranya tuan-tuan, di syurga ada pasar juga, ada mall, ada shopping mall, tapi dia tak membeli, sebab benda semua free, kan, semua nikmat Allah SWT. Tetapi mereka yang pergi ke pasar, ada dalam perbahasan tentang pasar, mereka yang pergi ke pasar setiap hari Jumaat, ini saya cerita aktiviti dia, ya. Mereka pergi ke pasar pada setiap hari Jumaat. Setiap kali mereka pergi pasar, bila mereka balik, mereka akan bertambah handsome, bertambah cantik, bertambah hebat. Dan isteri dia bila jumpa, dia kata, kenapa kau ni lagi, Masya Allah, kau lebih bertambah hebat, bertambah cantik dan sebagainya, kan. Lepas tu suami pun pujilah isteri dia, sungguh kamu pun sama, bertambah cantik, bertambah. Itu antara
dialog yang berlaku di dalam syurga. Dalam syurga tuan-tuan, dia tidak ada ending. Dia selama-lamanya. Dan di antara syurga ni banyak, dan di antara nikmat syurga lagi, saya cerita pasal buah-buahan. Antara sifat buah anggur di sana, dia kata seperti buih. Kita kalau makan anggur yang rasa rangup tu pun masya-Allah lembutnya kan. Di sana tuan-tuan, dia macam kita kat Malaysia ni ada buah-buahan. Tapi buah kita kat Malaysia ni kalau ada pun sedap, berarti bermusim. Macam sekarang nak makan durian tak dapat lah kan. Tetapi di syurga musim tu sepanjang masa. Minta je apa ada. Dan dia punya nikmat dia memang tak dapat digambarkan. Mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah SWT untuk masuk ke sana. Dan tentang syurga juga, tentang saya tanya dengan tuan-tuan, boleh tak kita dah masuk syurga nak upgrade? Macam tuan-tuan lah naik flight, tiba rasa nak naik bisnes lah, agak-agak boleh tak dalam syurga? Boleh. Macam mana buat? Amalan dah habis dah, amalan kat dunia. Boleh tak upgrade? Kawan jemput. Boleh, kita boleh pergi naik atas. Boleh, tapi tak duduk. Maknanya kita boleh bergerak ke mana nak dapat. Boleh, tak ada masalah. Tapi advantage tu kita tak ada lah. Macam kita lah naik business class, kita pergi je tengok lalu je, oh bestnya dia, tapi tak boleh lah nak macam duduk kan. So dalam Islam mengatakan bahawa dalam syurga pun ada istilah upgrade. Ada istilah upgrade. Tetapi upgrade dia tuan-tuan, dia waktu tu di dalam syurga dia kata dia kena upgrade. Dia pun pelik kan, apa rupanya disebabkan doa anak-anak dia di dunia. Maksudnya waktu dia di dunia, dia dah beramal lah, lepas tu dia meninggal, habis dah account dia. Kemudian doa dia menyebabkan, doa anak-anak dia menyebabkan dia dapat upgrade. Itu yang kita belajar dalam Islam. Jika matinya anak Adam, terputusnya amalan kecuali 3 perkara. Illa min salasin, sedekah jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ini 3. Jadi anak soleh ni antara yang boleh upgrade. Ya. Jadi doa kita tu kena usahakanlah untuk mendidik anak-anak kita, bawa mereka majlis ilmu, dengarkan. Sebab sekarang ni dapat ilmu dah mudah kan, dalam YouTube pun dah ada kan, cuma kena pilih lah. Jadi antara tips macam kita hari ni lah, ulama ni dah meninggal tuan-tuan. Ibn Qayyim dah meninggal lah. Sekarang ni jarak kita dengan dia 700 tahun, masih lagi buka dia. Imam Rajah Hanbali pun 700 tahun, meninggal lah, lagi buka buku dia kan. Jadi itu antara, sebab tu kalau antara pelaburan yang paling bernilai adalah pelaburan dalam sudut ilmu lah, pendidikan. Sebab tu kalau hari ni tuan-tuan, cikgu punya sumbangan tu tak ternilai lah kan, berbanding dengan gaji yang dia dapat berapa lah sangat. Tapi sebabkan usaha mendidik tu menyebabkan kita dapat membentuk bangsa, masyarakat dan juga negara kan, jadi bangsa yang bertamadun. Itu yang kita kata usaha mereka, ya. Dan kita kalau melihat dari sejarah pun, apa yang dia dapat pun tak sesuai kadang-kadang dengan apa yang diusahakan. Contohnya kan, para Nabi dah dulu semua usaha hebat-hebat, tapi tak semua dapat kejayaan kan. Contohnya Nabi Zakaria, dia kena bunuh dengan dia punya umat dia. Dia kena gergaji. Dia menyebut dalam pokok kan, Bani Israel gergaji, terbelah dua. Tak semua Nabi dan Rasul berjaya di dunia, maksudnya berjaya dari sudut dakwah lah. Nabi apa lagi? Nabi antara Nabi-Nabi yang Nabi Musa. Nabi Musa tidak ada kerajaan, dia kena kejar dengan Fir'aun adalah kan, kena kejar dengan Fir'aun. Dia kena kejar dengan Fir'aun, kemudian belah lautan. Lepas dah belah lautan tu kan, dia tinggalkan umat dia dekat Tur Sina kan. Dia jumpa Allah Ta'ala, ambil kitab Taurat kan. Waktu dia jumpa tu, waktu tu umat dia murtad, mereka buat berhala. Tu Nabi Musa turun, aku baru tinggal kau kejap, kau dah ada sembahan baru. Nampak dahsyat ni kan. Jadi itu lepas tu kita akan bahaskan perkara-perkara macam ni supaya dapat kita kesungguhan untuk beramal ibadah. Apa lagi sifat syurga yang saya nak sebut lagi? Tentang sungai. Sungai ada pelbagai jenis, dan kita pun memang tak dapat dibayangkan ada sungai bersusu. Kita nak beli susu hari ni pun mahal kan, farm fresh kan, sikit ni pun dah RM8 kan. Tapi sana sungai bersusu, sungai pada madu, kita tidak dapat membayangkan. Dan kita hari ni selalu baca surah Inna A'tainakal Kautsar. Inna A'tainakal Kautsar. Al-Kautsar tu apa? Telaga. Dari dua pandangan tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir, ada yang mengatakan bahawa dia adalah telaga di akhirat. Maksudnya bila umat Islam berkumpul di padang mahsyar, maka kita akan cari telaga. Kemudian Nabi akan berada di telaga lah, Al-Kautsar. Satu kata telaga, satu lagi sungai di dalam syurga Al-Kautsar. Yang sungai itu dikatakan siapa yang minum dia tidak akan kehausan selama-lamanya.
Itulah kausar. Jadi dua tafsiran, satu kata sungai dalam syurga, satu lagi perigi di akhirat, ya. Ini saya nak cerita tentang satu hadis, ya, tentang tanah dan lumpur syurga. Yang mana tuan-tuan, ya, dikatakan, wahai Rasulullah, sahabat tu tanya, wahai Rasulullah, berikan kepada kami, terangkan kepada kami tentang syurga dan bangunannya. Orang tanya tentang Nabi, macam mana keadaan syurga dan bangunan, kan? Jadi Nabi menjawab, batu batanya daripada emas dan juga perak. Batu bata emas dan juga perak, dan adukan beraroma, ya, dan adukan beraroma kasturi. Macam simen lah kan tuan-tuan. Kan tuan-tuan batu mesti ada simen kan. Dia punya simen tu kasturi. Dan kerikil. Siapa sini ada buat kerja kontrak? Kan? Kalau buat batu kan mesti ada simen, lepas tu ada batu kerikil. Ni kerja kontrak pula kan. Dan Nabi kata kerikilnya, dia punya kerikil tu, batu-batu kecil tu, daripada mutiara, lu'lu' dan juga mutiara yakut, ya. Dan tanahnya adalah za'faran. Tuan-tuan, siapa yang biasa makan za'faran? Buat nasi Arab kan, itu pun ambil selai dua kan, sebab dia mahal. Betul, mahal. Satu ni dah RM40, itu pun 5-6 helai kan, mahal. Herba, raja segala herba adalah za'faran. Total letak 2-3 bulan nasi tu merah macam letak pewarna, tapi za'faran. Bayangkan, tanah saja dekat syurga za'faran. Za'faran yang terbaik kalau kat dunia ni adalah daripada Iran dan juga Pakistan kan. Bahasa nasi Arab tahulah. Tapi Tuhan bagi tahu bahawa tanah kat syurga pada za'faran. Barang siapa masuk ke dalamnya, maka ia merasakan kenikmatan dan tidak sengsara. Ia kekal dan tidak mati. Pakaiannya tidak lusuh. Masa mudanya tidak habis. Ya, itu Nabi sebut. Jadi pernah ada satu ketika, ada seorang makcik atau nenek ni lah, dia tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, dia tanya soalan, dia tanya direct ke Nabi, ada tak orang tua masuk syurga? Ada tak orang tua masuk syurga? Jadi Nabi kata, oh, kat syurga tak ada orang tua. Jadi kat syurga tak ada orang tua. Jadi makcik ataupun nenek ni, maka dia menangis lah dan kecewa sebab orang tua tak masuk syurga. Sebab Nabi sebenarnya dia ada buat job, buat lawak. Dan lawak Nabi dia bukan lawak menipu. Ada orang hari ni dia buat lawak, tapi lawak yang menipu lah. Ni lawak yang benar. Jadi Nabi kata memang di syurga tidak ada orang tua. Di syurga tuan-tuan, kita akan dimasukkan syurga dalam keadaan kita berambut pendek. Ini cerita lelaki lah, berkulit putih. Mungkin kalau dunia dia kulit hitam, masuk syurga dia kulit putih. Dan tingginya adalah tinggi saiz Nabi Adam, 60 hasta. Dan kemudian dia dibangkitkan dalam keadaan masuk umur 33 tahun. Ada siapa sini umur 33? Dah lepas kan? Jadi mungkin tuan-tuan, mungkin lah, saya tak rasa lagi sebab saya tak sampai lagi. Saya baru 30. Jadi mungkin umur 33 tu adalah umur yang matchet. Tuan-tuan dah lalu kan? Mungkin 33 tu zaman kegemilangan kot. Mungkin lah kan? Tapi Nabi kata yang masuk syurga ni umur 33. Umurnya adalah 33 tahun. Ni syurga batu-batu daripada emas dan perak, tanah daripada za'faran, dan lumpurnya beraroma kasturi. Dalam syurga tuan-tuan, dia ada satu sifat tau. Kita tuan-tuan, kita di sana akan makan dan juga minum. Tapi persoalan ada tak kita akan buang? Sebab sana di syurga makan minum enjoy. Kat sini tuan-tuan kalau makan minum agak sengsara lah sebab nak kena pergi tandas kan. Jadi tuan-tuan di syurga, apa yang kita makan minum tu dia akan ditukar, dan peluh akan ditukar menjadi kasturi. Dan disebut dalam Quran, kita tak akan buang air lah di syurga. Disebut dalam Quran, khitamuhu mix. Kentut buang angin ahli syurga adalah berbau kasturi. Sebab tu ahli syurga dia suka kentut, dia suka buang angin. Di dunia ni tercela lah kan, kena maki dia kan buang angin. Tapi di syurga dia benda yang terpuji. Mereka nak belum-belum keluarkan bau kasturi. Wangi, siapa ada pakai kasturi hari ni kan? Kasturi adalah wangi yang paling mahal dan juga paling best lah. Dan Nabi paling suka di dunia, Nabi selalu paling suka wangian kasturi kan. Nabi kalau pergi buat umrah tu akan lumurkan dia punya kasturi, ya. Kasturi pada kijang, ya. Jadi itu tentang, nanti saya nak pergi dekat tentang pasar. Ustaz, kalau saya pernah dapat orang bagi tahu lah, saya pernah pergi juga. Okey. Mix kan? Mix. Bahasa Arab dia mix lah, mix. Kasturi daripada apa Ustaz? Kijang. Dari dua, ada kijang ada, dari gunung ada. Daripada kijang. Sebenarnya bagi saya Dia warna putih. Amis Ustaz. Tak pasti. Saya suka pula tak. Mungkin ambil yang kijang punya, mungkin takut
baru keluar ke, dia ada cara dia. Dan hari ni kalau takut macam tu lah. Mix ni tuan-tuan cerita pasal kasturi pula. Nanti tuan-tuan kalau ada rezeki, kalau pergi ke Arab Saudi cari kasturi. Kasturi pun orang dah macam-macam, kasturi rose macam warna putih. Saya pula tak bawa. Tapi kalau macam yang kata Telaga Kausar tu, kan kalau dekat akhirat nanti kan kita sampai dapat minum dekat Telaga Kausar tu dia akan hilang dahaga kan. Apa ciri-ciri untuk kita dapat merasa air Telaga Kausar, dapat minum air Telaga Kausar? Itu kalau kat akhirat lah, kalau dekat Padang Mahsyar tu kan. Sebab Kausar ni sebenarnya hakikatnya tuan-tuan, kalau belajar detail tak semua dapat minum. Walaupun umat Nabi Muhammad tak semua dapat minum. Selected saja. Selected. Dan macam Nabi kenal umat Islam, Nabi kenal umat dia dengan melihat kesan wuduk. Tetapi bila sampai di itu, sebab tu saya kata ini ke syurga, yang tu dalam bab Padang Mahsyar. Jadi bila sampai dekat Telaga Kausar yang kita bincangkan dalam konsep hari akhirat, dia Kausar ada dua pandangan, satu kat akhirat, satu kat syurga. Di Padang Mahsyar tak semua dapat minum. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab macam umat Nabi Muhammad kan, lepas Nabi Muhammad wafat, ada yang masih meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Ada yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, ada juga yang dia tak teruskan. Dia Islam tapi dia tak buat syariat Nabi Muhammad. Macam saya kata tadi lah. Ataupun dia mengubah. Dia buat perkara-perkara baru macam Syiah, Khawarij, Mu'tazilah kan. Mu'tazilah sebagainya, mereka antara golongan-golongan yang menyimpang, yang mereka Islam tapi mereka menyimpang, mengubah syariat. Yang betulnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. So golongan ni kita tak kata Mu'tazilah, Khawarij kafir, tak kata. Diorang Islam, cuma diorang ada salah faham. Macam Khawarij ni dah bab akidah yang tentang kumpulan-kumpulan sesat lah. Macam Khawarij ni dia mengkafirkan buat dosa besar. Bagi mereka, orang berdosa besar, darah mereka halal dibunuh. Kita kata orang berdosa besar tapi darah dia tak boleh halal dibunuh. Jadi sebab tu hari ni yang IS tu dia fahaman Khawarij lah, senang cerita. Dia jumpa orang Islam yang buat dosa besar, dia bunuh. Sebab bagi dia kau kafir, kau buat dosa besar, kau kafir, kau berhak dibunuh. So dalam Islam tak. Jadi golongan-golongan macam ni yang tak dapat minum air Kausar. Nabi sebab apa, bila dia nak minum, ada orang kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya selepas kematianmu, mereka ni lah yang paling banyak mengubah-ubah agamamu. So mereka ni dihalau. Kemudian Nabi halau. Dalam hadis tu Nabi menghalau mereka yang mengubah agama yang Nabi bawa. Nabi bawa A je, bila sampai dekat ni ada A+, A-, dia tak solid A tu. Macam kita lah bila buat resepi tu je kan, ada orang ada tambah ni, tambah macam-macam. So dia tak, agama tu tidak menurut, agama ni bukan macam benda dunia, dia kena benda tetap. Cuma olahan kita, cara penyampaian, macam kita hari ni pakai PowerPoint, itu tak apa. Tapi material, isi mesti sama. Macam saya kata tak boleh lah lumpur daripada emas, tak boleh lah. Nabi dah kata lumpur daripada zafaran dan sebagainya, kena ikut lah teks. Tapi orang nak bagi sedap dan sebagainya, dia tambah-tambah lagi, so tak boleh. Itu antara persoalan tadi lah. Maka mereka dihalau daripada Telaga Kausar. Mereka dihalau dari Telaga Kausar. Jadi sebab tu tuan-tuan, antara nak dapatkan cara-cara tu kena mengikutilah sunnah Nabi SAW dengan jalan yang terbaik, dengan cara yang betul. Ya. Kan tak ada satu hadis kan kata siapa yang berselawat selepas azan sebelum baca doa kan. Okey. Itu selepas berselawat dulu sebelum kita baca doa azan. Itu antara ciri yang kita banyak ciri. Antara orang yang berselawat akan dapat juga syafaat Nabi. Itu tentang syafaat. confirm yang betul tak? Saya tak boleh. Nabi banyak listkan amalan-amalan, antaranya ya. Okey, saya nak ambil tentang syurga, tentang pasar syurga kan. Jadi tuan-tuan macam tak percaya kan. Ada orang, sebab ni sahabat tanya, kat pasar ada syurga kan. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku berdoa kepada Allah agar dia mengumpulkan aku dan engkau di pasar syurga. Kata Sa'id bin Musayyib, apakah di syurga terdapat pasar? Dia tanya dengan sahabat. Jawab Hurairah, ya, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku tentang pasar ni. Ya. Sesungguhnya apabila penghuni syurga memasuki syurga, maka mereka berhenti di syurga sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Label lah kan. Ada, maksudnya amalan, saya kata satu tingkatan lah. Setiap orang ikut label yang amalan dia buat. Macam kita kat dunia lah, banyak duit duduk kat rumah besar kan, kurang sikit duduk rumah kecil. Macam tu lah. Di akhirat pun macam tu juga. Dia mengikut amalan, dia punya akaun kita. Sebab tu kita tuan-tuan kena berusaha lah. Ya. Dan saya bagi tuan-tuan, ni contoh perlumbaan dunia kan. Hari ni kebanyakan orang yang duduk kat atas, yang kondo sebagai yang atas tu tuan-tuan, dengan orang yang duduk tingkat bawah, mana lagi mahal dia punya
Atas. Dekat syurga yang paling mahal, yang paling tinggi, bukan mahal duit kan, yang paling tinggi nilai dia adalah yang paling atas tingkatan atas yang paling tinggi. Dan macam kalau saya contoh di Mekah lah kan, kalau contoh di Mekah kita ada menara jam yang paling mahal, dan menara jam tu pun yang paling mahal start tingkat 40 sampai ke atas. Orang Malaysia kalau yang pergi package kata saya pergi umrah package 4990 menara jam, kita tahu menara jam tapi duduk bilik yang tak ada tingkap. Betul, kita kat Mekah ada bilik yang ada non view, tak ada tingkap, ada city view tengok bandar, tak nampak Kaabah, ada yang haram view nampak Masjidil Haram, ada Kaabah view. Kaabah view lain harga. Kaabah view saja 400 rial semalam. Tambahan, contoh bilik tu 1000 tambah 400 untuk tengok Kaabah saja. Itu perumpamaan dunia. Akhirat pun macam tu juga. Yang paling tinggi adalah untuk derajat-derajat yang tinggi. Tapi ada pernah dalam hadis juga mengatakan, dia kata ya Rasulullah, bila Nabi cerita tentang tingkatan, dia kata ya Rasulullah, adakah tingkatan atas tu hanya boleh didapat oleh para Nabi dan juga para Rasul? Nabi kata tidak. Orang biasa pun mendapat, selagi mana mereka mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi mereka. Macam tadi lah ciri-ciri Kausar tadi kan, kita ikut apa yang Nabi ajar exactly, kita ada potensi untuk dapat tempat tersebut. Ya, mudah-mudahan kita dapat tempat yang tinggi insya-Allah. Okey, kami tentang di pasar, ya. Tentang pasar. Di pasar tersebut tidak ada seorang pun yang tidak berbicara langsung kepada Allah hingga Allah bertanya. Maksudnya kita dekat syurga kita akan jumpa Allah SWT. Sebab tu kita minta syurga Firdaus. Syurga Firdaus paling dekat dengan Allah SWT. Dan syurga tuan-tuan saya tak sebut, di syurga banyak nikmat. Betul tak? Terlalu banyak nikmat. Tapi ada satu nikmat yang paling besar. Sebab tu kalau kita buka buku tu disusun tentang syurga, kemudian bidadari, dan juga last sekali nikmat paling besar adalah nikmat apa dia? Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila dia masuk syurga, tuan-tuan, dia dah enjoy dah suka. Tapi bila jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia lupa semua segala nikmat dalam syurga tu. Sebab tu ulama bila letak satu perkara, last sekali melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling tinggi nikmat. Dia terlupa semua nikmat-nikmat dalam syurga. Ya, tak kali melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga di antara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni tentang pasal dia saya cerita, saya tak nak ulang balik buat dia cerita tentang yang sama. Yang mana kata, selamat datang kekasihku, sesungguhnya engkau datang kepada kami dengan wajah yang lebih tampan daripada ketika engkau dengan kami tadi. Maksudnya suami dia pergi ke pasar. Dan apa lagi saya nak kongsikan tentang sifat syurga, Al-Wasil Tawal Fadilah, tentang syurga Firdaus. Tuan-tuan kalau nak soalan, tuan-tuan tanya. Okey, kunjungan penghuni syurga kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum tu tuan-tuan, kita dekat syurga, kita tuan-tuan nak buat apa kat syurga? Tuan-tuan nak buat apa kat syurga? Selain makan dan minum, kita juga ada aktiviti ziarah menziarahi, berkunjung. Ya, kita boleh berkunjung, ziarah menziarahi. Ya, macam kita hari ni kan, kita mudah-mudahan nanti kita jumpa di syurga balik, kita ziarah pula. Kan? Sebab tu tuan-tuan, antara aktiviti mereka adalah ziarah menziarahi. Bila mana mereka ziarah dengan kawan, tiba-tiba ada salah seorang kawan mereka tak ada dalam syurga. Ni adalah hadis yang masyhur. Ya, kawan dia tak dalam syurga. Maka apa, dia orang cari kawan dia dalam syurga, tak jumpa. Ya, dan mereka melihat rupanya kawan tersebut berada di neraka. Ini berlaku, inilah hadis Nabi dah ceritakan lah. Ya, jadi mereka pun berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keluarkan kawan dia tadi masuk dalam syurga. Itu namanya syafaat. Syafaat dalam bahasa Melayu apa? Apa dalam bahasa Melayu? Bahasa Melayu? Pertolongan. Dalam bahasa moden apa? Bahasa moden. Bahasa Melayu tolong. Kabel. Betul, kabel. Tuan-tuan, syafaat ni tuan-tuan, kabel ni biasa orang besar pegang. Nabi Muhammad punya kabel paling kuat lah. Syafaat Nabi Muhammad. Kemudian syafaat apa lagi? Syuhada, hafiz Quran, kan, orang-orang soleh. Dan yang tadi itu yang bantu lah orang soleh. So mereka gunakan syafaat tersebut untuk jumpa dengan Allah SWT, keluarkan kawan mereka. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan, kita digalakkan, dianjurkan untuk berkawan dengan orang soleh. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kita, na'udzubillah lah, kita tak dapat masuk syurga awal ke, member kita akan tarik kita, akan jumpa dengan Allah SWT, minta. Tapi kalau kawan semua satu geng, semua dalam neraka, macam mana minta tolong? Na'udzubillah min zalik. So kita kena kawan dengan orang-orang soleh. Ya. Dan sebagai last tentang satu kabel lagi, kan saya ada cerita bahawa ada ahli neraka yang masuk syurga kan, ahli neraka yang masuk syurga. Ya. Jadi tuan-tuan, bila mereka masuk syurga,
mereka ada keresan tertulis di dahi mereka, iaitu apa dia? X neraka, banduan neraka, lepasan neraka, ataupun lulusan pula kan, lepasan neraka. Jadi mereka dikeluarkan dari neraka, masuk syurga, mereka ada kesan neraka. Jadi antara syafaat Nabi minta kepada Allah SWT, benda-benda besar ni kena guna kabel Nabi kan. Nabi jumpa Allah SWT, berdoa, minta kepada Allah Ta'ala supaya hilangkan kesan tersebut, dan kemudian kesan mereka pun dihilangkan, dan mereka pun masuk dalam syurga dengan kegembiraan. Dan saya tadi orang yang last masuk syurga saya tak share. Orang yang last masuk syurga tadi tuan-tuan, dia punya kehebatan dia berikan 7 ke 70 kerajaan dunia. So kerajaan dunia ni diberikan kepada sebanyak 70 kali ganda kepada orang yang terakhir masuk syurga. Macam ni orang nampak PM pun dah rasa masya-Allah kan. Ni diberikan 7 atau 70 kerajaan dunia. Itu untuk orang yang terakhir sekali masuk syurga. Okey, kita nak dengar satu kisah tentang jumpa Allah SWT. Sesungguhnya penghuni syurga akan mengenakan pakaian yang indah pada pagi hari, dan pada petang harinya mereka akan berganti dengan pakaian yang lain. Sebagaimana halnya kalian pada waktu pagi dan petang berganti pakaian jika ingin menghadap salah satu raja dunia ni. Kita kalau nak jumpa raja pakai baju ni ke? Balik rumah tukar baju kan? Ada protokol ya. Jadi begitu juga dengan kita nak jumpa Allah SWT, akan bertukar pakaian ya. Penghuni syurga juga begitu. Setiap pagi dan petang mereka akan berkunjung kepada Rabb mereka Azza wa Jalla. Mereka mempunyai tanda yang diartikan bahawa mereka saat itu sebut harus berkunjung kepada Rabb Azza wa Jalla. Maksudnya ada tanda, signal bagi tahu yang kita pergi jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jika penghuni syurga telah bertempat tinggal di syurga, maka datanglah malaikat berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kalian untuk berkunjung kepadanya. Dapat jemputan dari Allah Ta'ala ya. Mereka pun berkumpul, lalu Allah Tabaraka Ta'ala memanggil Daud alaihissalam, lalu memperdengarkan suaranya dengan tasbih dan tahlil. Tuan-tuan, saya tak sebut pasal bernafas kat syurga. Tuan-tuan pun tak tanya kan, bernafas kat syurga, bernafas tak? Kat syurga bernafas, tapi nafas kita tuan-tuan adalah nafas tasbih dan tahmid dan tahlil. Hari ni kita kalau nak berzikir lain, nafas kita lain, zikir lain. Tapi di syurga kita punya nafas tu adalah zikir. Tu ahli syurga punya nafas kan. Kita pun tak boleh bayang macam mana kan. Maksudnya sekali bernafas tu lah subhanallah, alhamdulillah, Allah pada keluar ya. Jadi tuan-tuan kat syurga Allah panggil Nabi Daud. Tuan-tuan kenal Nabi Daud? Nabi Daud adalah salah seorang Nabi yang memiliki suara yang sangat sedap. Suara sedap. So nak dekat nanti dalam atas muka bumi ni, suara paling sedap Nabi Daud. Nabi Daud punya suara sedap, kita mungkin kalau kat Malaysia ni siapa paling sedap kan. Nabi Daud punya suara sedap sampai burung pun duduk bertenggek. Kita kalau mungkin nyanyi mungkin hujan lah kot kan, ataupun orang maki ke apa kan. Tapi Nabi Daud AS waktu di dunia, dia punya dahsyatnya dia punya suara sampai haiwan-haiwan atau burung lah, dia ceritakan bahawa duduk bertenggek dengar. Kita kalau duduk mungkin burung lari lah kot kan. Tapi Nabi Daud, kisah Nabi Daud. Jadi Allah Ta'ala panggil Nabi Daud untuk memperdengarkan suaranya dengan tasbih dan tahlil. Dan setelah itu jamuan abadi, Ma'idatul Khuldi, Allah bagi kita jamuan dihidangkan ya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan jamuan abadi, Ma'idatul Khuldi ya? Maka Nabi menjawab bahawa salah satu sudut Ma'idatul Khuldi tersebut lebih luas di antara timur dan barat. Dia punya hidangan tu seluas timur dan barat. Boleh bayangkan orang susah makanan sampai timur ke barat. Ni dekat syurga kita tak boleh bayangkan ya. Kemudian mereka makan minum sepuas-puasnya dan mengenakan pakaian indah. Ni Tuhan nak datang jumpa Allah Ta'ala, maka Tuhan bagi makanan. Macam kita lah nak jumpa orang makan, datang kan, kita suruh datang je bagi makan dulu kan. Tapi hidangan yang Allah bagi kepada kita ni, dia punya luas je sampai barat ke timur kan. Macam mana nak makan tu kan ya. Masya Allah ya. Kemudian mereka makan dan minum sepuas-puasnya dan mengenakan pakaian yang indah, dan kata mereka semuanya sudah dan hanya tinggal, semua dah selesai dan hanya tinggal untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Tinggal jumpa Allah je ya. Maka Allah pun langsung memperlihatkan dirinya kepada mereka, baca pun surah sujud kan, dan mereka pun langsung sujud kepadanya ya. Kemudian diperkatakan kepada mereka,
kalian sekarang tidak berada di negeri tempat kerja. Maksudnya sekarang ni tak perlu kerja. Macam kita dunia kena kerja, amal ibadah kan. Namun kalian sekarang sedang berada di negeri pembalasan, iaitu negeri selama-lamanya. Dan tentang mereka sujud ni, ada satu kisah dalam syurga juga, yang mana satu ketika ni ada syurga ni tengah suka dia, tiba-tiba mereka nampak cahaya yang sangat indah, luas, dan mereka ingat tu Allah, dan mereka pun sungkur dan juga sujud. Kemudian datang malaikat ataupun orang dalam syurga kata, itu bukan Allah Ta'ala, tetapi itu adalah senyuman seorang isteri kepada suaminya. Dia punya cahaya ni dahsyat kan. Itu antara saya nak cerita tentang ada kaitan dengan sujud lah, ya. Itu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita berdoa, di antara adab kita berdoa, kita hanya boleh berdoa minta benda-benda yang besar dengan wajah Allah SWT. Contoh minta syurga, dengan wajah Allah Ta'ala aku memohon syurga. Kita tak boleh minta benda kecil, dengan wajah Allah Ta'ala aku nak lulus exam ni, tak boleh. Dia kena benda-benda yang sangat-sangat besar. Ya, sebab tu para ulama bila sebut tentang wajah Allah Ta'ala, mereka hanya minta syurga lah. Sebab paling besar syurga lah kan. Dia tak ada minta projek ke, minta dia dengan wajah Allah Ta'ala. Kalau minta projek, guna nama lain, dengan nama yang maha memurah rezeki kan. Allah kan Ar-Razzaq kan, yang maha murah rezeki, memberi rezeki, maka dapatkan aku projek ni. Tapi minta dengan wajah Allah SWT tak boleh. Minta wajah Allah Ta'ala, minta syurga saja, dengan syurga Firdaus dan sebagainya. Yang senyuman tu dia kata apa? Senyuman isteri. Senyuman isteri kepada suaminya Isteri kepada suami. dalam syurga. Cahaya tu orang ingat tu Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala akan datang dalam bentuk cahaya kan. Jadi orang ingat tu Allah SWT, rupanya bukan. Jadi diorang pun relax balik lah. Maknanya kita beritahu, maknanya pahala sebab isteri dia senyum kat suami. Bukan kan? Di dalam syurga ada suami isteri kan. Jadi itu senyuman isteri pada suami dia, sinar cahaya tu, nak kata dahsyatnya dia punya efek, bukan side effect lah, dia punya kesan dia. Sampai orang ingat, ramai bila nampak cahaya tu, semua yang ada syurga tu pun sujud, bersungkur dan juga sujud. Dia ingat Allah lah. Punya bukan, ada orang beritahu itu bukan, itu senyuman seorang isteri kepada suaminya. Ya. Banyak tuan-tuan, kita tak dapat nak kan. Dapat Ustaz bila saya dengar cerita yang bercakapkan Al-Quran kepada Ustaz kita lah, bila dalam syurga yang melibatkan ayat salam kaulah yang bergerak. Okey. Yang dia nampak cahaya. Cahaya. Cahaya itu ialah sebab Allah ni nur. Ya, macam tadi saya kata tadi, bila tentang Allah Ta'ala, Cahaya. Tapi dia tak ada sebut macam ni lah, ni detail isteri. Dan cahaya set, nur cahaya. Macam itu sekali nampak cahaya Allah pun, manusia dah, ahli syurga dah gembira. Betul? Lepas tu lupa segala Betul? nikmat yang dia dapat di syurga. Betul? Ya, macam tu. Memang itu betul. Tapi saya nak terangkan tentang isteri tadi tu, tentang nada persepsi lah. Sebab dekat syurga ni banyak nikmat. Betul, banyak nikmat. Ya. Okey. Dia Ustaz sebut tadi, empat sungai di syurga tu dia bekerja daripada Atas dia turun ke bawah. Daripada syurga Firdaus. Syurga Firdaus turun ke bawah. Dekat sebelah Atas syurga Firdaus ada wasilah wal fadilah. Atas wasilah fadilah ada apa? Yang tertinggi lah yang dapat Nabi Muhammad tu. Firdaus, lepas tu al-wasilah wal fadilah. Atas lagi ada lah. Ada apa? Arash Allah Azza wa Jalla. Wasi'a kursiyyuhu, tentang arash Allah SWT paling tinggi. Tentang, tapi kita tak boleh bayangkan lah sebagai ahli sunnah wal jamaah kita. Sungai tu maksudnya di syurga Firdaus lah, yang empat sungai tu daripada Dengan lebih dari atas, ke bawah. daripada syurga bawah. Firdaus ke bawah. Saya tak sempat sentuh tentang tingkatan tentang pintu syurga dan juga tingkatan syurga masa dah pukul 11. Minggu depan dan bulan depan dan neraka pula kan. Sebab tu sebab tu saya bagi tuan-tuan rujukan ni, tuan-tuan boleh cek. Ya. Cahaya syurga. Saya tak sentuh tentang cahaya syurga, satu perbahasan lain. Ada 70 topik. Saya sentuh sikit-sikit je. Dan saya sentuh umum. Ada kunci syurga, ciri pintu syurga. Berapa ciri pintu syurga? Dia punya luas. Ada siapa yang jawab? Kak Nur, saya ada hantar kuis kan, dalam ada siapa yang jawab? Saya tak hantar ke orang. Hantar orang. Saya tak kerti nak forward. Saya dia buat kuis sebab saya mengajar, so saya buat kuis tentang syurga. So tuan-tuan jawab soalan tu. Nanti jawab soalan tu. Free je. Ada 10 soalan. Antara saya cerita tentang luasnya pintu syurga. Pintu syurga sangat besar. Pintu saja. Dia katakan daripada Basrah sampai ke Syria. Luas dia. Pintu saja, luas pintu. Belum kita sebut tentang pintu Ar-Rayyan apa semua, perbahasan dia banyak tuan-tuan. Tentang penghuni syurga, tentang kemah-kemah, tentang angin, tentang hidangan makanan.
Masuk syurga dapat ada kita macam ada welcome drink tau. Masuk syurga ada welcome drink, tahu welcome drink? Makanan mula-mula masuk lah. Macam kita lah masuk rumah orang ada hidangan pertama. Ada juga. Apa hidangan pertama? Itu saya letak dalam kuis tu. Apakah hidangan pertama? Sebab ni soalan orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia tahu benda-benda, sebab ni agama Samawi kan. So dia test Nabi Muhammad beberapa soalan. Antara soalan ditanya dengan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sebab dia kata kalau betul berjawab, Nabi Muhammad berjawab, maka dia seorang Nabi dan Rasul lah. Dan Nabi Muhammad berjawab. Antara soalan tanya, apakah makanan pertama ahli syurga? Orang Yahudi tanya dengan Nabi Muhammad. Apakah makanan pertama ahli syurga? Sebab ni benda ni sunat Nabi semua dah belajar lah kan. Jadi apa jawapan dia? Apa? Makanan pertama kan? Saya dalam tu saya buat nasi lemak. Yang soalan tu saya buat objektif. Ada nasi lemak lah, nasi Arab lah. Tuan Tik mana? Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah hati kampus. Hati kampus. Hati kampus. Saya tak ambil lah, nak buka ke buat ni. 22. Hati kampus. Pernah makan hati kampus? Ikan paus tu ada hati, kita makan hati dia. Itu syak tu jerum. Ni soalan hadis panjang. Hadis panjang pak ni 2 pusat. Yang ni hadis saya baca hadis dia. Ada yang pernah makan tak? Saya tanya dulu, ada yang pernah makan tak? Tak pernah makan. Ikan paus pun tak makan. Ikan paus tak makan. Itu antaranya. Boleh ke makan? Ni lah. Yahudi bertanya, apakah makanan mereka setelah itu? Dia tanya tentang makanan tu. Minuman bertanya tak? Minuman pada al-salsabilah. Ya, banyak. Orang Yahudi ni masalah, dia suka tanya tapi tak beriman. Ni soalan-soalan ni semua orang Yahudi. Kita pun tak terfikir tanya soalan makanan apa semua kan. Ya. Tentang makanan. Tak bahasa apa lah cakap dalam surga nanti. Bahasa apa kan? Bahasa syurga apa bahasa dia? Bahasa Melayu ke? Cina, India? Itu saya kena cari lah. Nanti saya kupas ni. Penting soalan tu. Tak terfikir pula kan. Mungkin sahabat ada yang tanya kan. Macam syafaat Nabi kan, macam nak dapat syafaat Nabi kan. Satu, dia kata selain daripada berselawat itu apa lagi yang macam membolehkan kita macam nak dapat syafaat Nabi supaya Nabi tu cari kita boleh cari Nabi. Tuan-tuan, rahsia syafaat ni tuan-tuan, ni ramai orang dia silap faham lah. Syafaat Nabi boleh bagi, tapi selepas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ni kesilapan kita adalah kita minta syafaat dari Nabi. Kita berdoa kepada Nabi supaya bagi syafaat, sedangkan yang bagi syafaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni tuan-tuan, kita kalau berdoa, kita tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, murahkan rezeki aku, bagilah aku beri syafaat. Sebab Nabi telah pun wafat. Atau orang soleh pun tak boleh doa. Mereka orang soleh yang masih hidup kita minta doakan. Jadi kita berdoa, ayat kursi tadi dah kan, wa asyaku rusyus samawati wal manzal ladzi yashfa'u manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'ni. Barang siapa yang dapat bagi syafaat melainkan dengan izin Allah Taala, illa bi'izni, dengan izin Allah Taala. Jadi kita kena cara yang lebih tepat berdoa. Kita mohon kepada Allah SWT, ya Allah, kau berilah kepada Nabi Muhammad, kau berilah izin kepada Nabi Muhammad untuk bagi syafaat kepada aku. Itu lebih tepat. Kita minta kepada Allah Taala supaya izinkan Nabi Muhammad bagi syafaat. Sebab kalau Nabi Muhammad bagi syafaat, Allah tak izinkan pun tak boleh. So lebih tepat. Tapi antara nak pakai syafaat, Nabi kata kena banyak berselawat lah. Nabi kata orang yang paling banyak berselawat, orang yang akan dapat syafaat aku, dan orang yang paling dekat kedudukan dengan aku. Ada kedudukan dengan Nabi SAW. Syafaat. Dan selawat pun ada cara dia lah. Ada selawat-selawat yang masyhur yang disyariatkan. Kalau kita buat selawat yang takut, yang baru dan sebagainya kan, so takut benda tu tidak valid. Sebab Nabi kata kalau buat amal ibadah sesuai apa yang diajarkan Nabi SAW. Macam mana? Sebab ada hari ni selawat, kalau tuan-tuan dengan nasyid macam-macam selawat lah. Kita selawat yang original 7 kan, yang paling afdal selawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling afdal selawat Ibrahimiyah. Tapi hari ni tuan-tuan buka internet, macam-macam selawat ada. Selawat Badriyah lah, selawat ni lah kan. Jadi macam selawat yang original 7 je. Ya. Tapi kalau aku tuan-tuan anggap selawat yang selebih tu nasyid, tak masalah lah. Selawat ni pujian kan. Tapi ibadah ni dia kena benda yang tetap. Sebab konsep ibadah dia apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bukan diajar oleh Nabi, maka dia bukan ibadah. Dia boleh bukan jadi hiburan ke sebagainya kan. Tapi benda yang Nabi ajar semua adalah ibadah. Kalau macam ni kan Ustaz, kalau nak selawat kita nak minta kepada Allah, kita kata doa. Minta berdoa kepada Allah supaya perantaraan Nabi
bukan maknanya dengan dengan Nabi Mullah maknanya kan. Itu yang saja dibenarkan. Maknanya kalau macam kita guna wasilah orang lain, benda tu tak dibenarkan kan dalam doa kan, betul tak? Wasilah ada banyak cara. Wasilah ni perantaraan, kabel lebih kurang, tapi kabel lain sikit, kabel syafaat. Wasilah perantara. Dalam Islam kita ada 3 perantara. Di antaranya kita menggunakan, namanya kita panggil wasilah lah. Wasilah ni perantara. Kita menggunakan tuan-tuan ingat tak contoh yang orang yang terperangkap dalam gua tu, yang kemudian gua tu tertutup, kemudian dia menggunakan asbab kafir. 3 orang pemuda tu ashabul kahfi. 3 orang terperangkap dalam gua, kemudian gua tu lepas tu tertutup, maka mereka berwasilahkan menggunakan amal ibadah mereka. Dia kata, dulu aku ada mak ayah yang tua, kemudian aku jaga mereka sampai mereka wafat, maka dengan sebab aku jaga ni amalan ni, maka kau buka lah pintu gua. Ada seorang lagi dia kata, aku dulu hampir berzina dengan sepupu aku perempuan, tapi kemudian aku tak jadi, aku kata inni akhafullah, aku takut pada Allah, maka sebabkan aku elak zina ni, amalan aku ni, maka kau buka lah pintu gua. So mereka bertawasul dengan amalan-amalan soleh mereka. Contoh hari ni tuan-tuan contohnya datang surau sedekah makanan. Tuan-tuan kata, mudah-mudahan dengan amalan sedekah aku ni maka murahlah rezeki aku, dengan amalan sedekah ni maka kuranglah penyakit aku. Kita menggunakan wasilah kebajikan, wasilah amalan ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan wasilah dengan berdoa dengan nama-nama Allah SWT. Contohnya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihani, lagi Tuhan yang Maha Bijaksana, maka kau berilah kepandaian kepada aku. Kita menggunakan doa, macam kita doa pagi petang lah, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna. Maka kita berlindung dari perbuatan kejahatan kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan nama Allah kan, dengan nama Allah. Itu antara bentuk untuk kita menggunakan nama-nama Allah sebagai wasilah perantara. Yang ketiga apa tuan-tuan? Yang ketiga ni yang jadi isu, yang menjadi kekeliruan, yang mana kita boleh berdoa kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Isu kat nombor 3 ni. Sebab dia orang kata yang dah mati pun boleh doa juga. Itu isu. Jadi budak-budak orang soleh masih hidup, macam kita lah, tuan-tuan ada doktor gigi kan, sakit gigi jumpa doktor gigi. Lepas doktor gigi tu meninggal, tuan-tuan jumpa doktor gigi tu pergi kubur dia ke pergi doktor gigi yang baru? Baru lah. Macam tu dengan Islam. Bila orang soleh tu meninggal, tuan-tuan carilah orang soleh yang baru, bukan pergi kubur dia doa, minta doa kat dia. Itu yang hari ni berlaku. Setengah orang kita dia tak faham, dia ingat dia baca tak habis atau belajar tak habis. Dia kata orang soleh cukup dah, kita katakan orang soleh yang masih hidup. Sebab ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat jumpa Nabi minta doa. Lepas Nabi meninggal, sahabat jumpa antaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Muttalib adalah pakcik Nabi lah, bin Abdul Muttalib kan. Jumpa dengan pakcik Nabi, doa minta hujan. Persoalan saya tuan-tuan, kalaulah sahabat faham macam mana yang orang salah faham hari ni, kenapa mereka tak jumpa Nabi? Pergilah kubur Nabi doa minta tadi, tapi mereka jumpa dengan pakcik Nabi sebab orang soleh. Itu konsep dia. Hari ni silap orang kita banyak salah faham kat nombor 3 ni. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa bertawasul 3 cara. Yang ketiga tadi adalah berdoa kepada orang soleh yang masih hidup. Kita minta dia doakan. Itu boleh. Bukannya kita berdoa menggunakan Quran, bukan, kita dia doakan, minta doakan macam tu. Kita doakan dia, jadi syirik lah. Doa minta Allah Ta'ala, kita minta dia tolong doakan sebab dia orang soleh. Maka kita biasa buat macam tu, tapi kita tak perasan pun. Ustaz doakan, Ustaz doakan saya, yang tu je, tak ada apa pun. Tapi ada cara dia lah. Itu antara yang 3 cara wasilah tadi. Yang selebihnya kita ada orang panggil wasilah yang direka-reka. Kan, sebab benda agama ni kena ada SOP dia. Alhamdulillah lah hari ni COVID banyak orang dah ikut SOP. Baru sedar penting SOP. So agama ada SOP. Agama dia bukan cacar merbah. Saya kata kita isi sama, penyampaian berbeza. Macam kita lah duduk jarak kan, tapi isi sama je. Tak ada kita ubah topik dia kan. Penyampaian pakai PowerPoint, pakai video sama. Ya. Macam orang dulu pakai kitab kuning, kita pakai kitab moden, bahasa Melayu kan, bahasa Rumi. So tidak ada masalah. Yang penting isi sama tapi cara penyampaian berbeza. Ya, jadi itu saja yang saya kongsikan. Ada apa-apa soalan tuan-tuan? Ustaz, mana contoh kita solat syifa? Itu ada satu perbahasan lah. Tapi saya katakan, saya senang tuan-tuan. Saya mungkin sebab kita hidup ni, agama kita ambil yang basic, yang mudah kan. Sebab kita tuan-tuan, sebenarnya hari ni kebanyakan orang, kenapa dia buat benda-benda yang baru? Dia buat contoh solat syifa tu baru kan. Tapi ada tu, kalau tuan-tuan anggap tu nasyid tak ada masalah lah, tapi kena ada ulama dah kaji lah benda tu.
Tapi contohnya tuan-tuan, kenapa kita sibuk buat perkara-perkara yang baru? Sebab kita tak tahu benda yang asal. Itu kisah dia. Hari ni orang kenapa sibuk baca doa zikir-zikir yang bukan? Sebab dia tak belajar zikir yang Nabi buat, Nabi anjurkan. Itu je. Cuba dia belajar. Dan sebagai seorang yang sibuk, contohnya tuan-tuan sibuk kan, tuan-tuan tak ada masa nak buat benda-benda yang baru ni. Tuan-tuan buat betul yang Nabi ajar. Masa kita nak buat benda lain. Kalau tuan-tuan dah sibuk buat benda dah ni, confirm yang tu tak buat. Hari ni kebanyakan macam tu. Sebab tu hari ni tuan-tuan kalau orang nak belajar, dia akan pastikan mesti ada rujukan Quran Sunnah, Al-Quran juga hadis, ataupun asar. Dan selebihnya tuan-tuan ada masa lapang buat lah. Macam zikir kan, macam zikir banyak zikir. Jadi macam saya kalau zikir, saya akan contohnya kalau zikir start, saya akan mulakan dengan apa yang Nabi anjurkan. Baca apa Nabi anjurkan. Lepas tu dah habis tu baru start lah yang tuan-tuan yang doa-doa biasa. Macam kita lah kalau berdoa, kita jangan doa angkat tangan minta projek, minta dapat untung. Doa lu dengan minta syurga, minta keampunan, minta rahmat. Lepas tu doa lah nak dapat anak, dapat kereta, dapat rumah. Itu next lah. Macam tu dengan ibadah. Kalau tuan-tuan ada selawat, tapi saya rasa lah macam saya sendiri, kalau saya dah buat ibadah yang zikir-zikir, sebab Nabi ajar 7 selawat pun kita tak terbuat pun. Selawat Ibrahimiyah pun dah panjang kan, nak baca selawat-selawat Qamariyah lah apa semua lagi lah, tak sempat. Kan kalau dia tak nak buat apa, dia buat lah. Itu saya punya pendekatan lah. Mungkin tak menjawab soalan tu sebab selawat tu dia kena panjang tu, detail kan, tentang ada mungkin tawasul ke apa semua kan. Tapi saya tanya tuan-tuan, sebelum tuan-tuan selawat yang tu, tuan-tuan dah tahu tak selawat yang 7 Nabi buat tu? So utamakan dululah yang Nabi, kita panggil priority lah. Utamakan apa yang lebih utama kan. Itu contohnya. InsyaAllah. Ada apa soalan lagi? Selawat tu dia saya tak jawab, dia sebab ada detail. Tapi saya buat sesi muhasabah, saya kata lebih patut kita buat apa yang diajarkan Nabi SAW. Saya tak kata sesat, tak kata salah lah. Macam nasyid hari ni, orang nak bernasyid kan, orang nak bernasyid Islami, biarlah nasyid, tapi dah mengaji belum? Itu je soalan dia. Sebab hari ni ulama kata orang yang hati dia tidak boleh ada dua benda. Kalau orang ada Quran, dia takkan ada boleh lagu. So orang yang lagu, muzik. Orang main muzik ni dia tak sebab kata Ibn Qayyim, dia pakar hati kan. Dia kata hati manusia ni boleh simpan satu benda je. Boleh pegang satu benda. Kalau orang dah suka lagu, dia takkan suka Quran. Macam Nabi Daud tadi kan. Dia bukan Tuhan suruh nyanyi lagu. Tuhan suruh dia berzikir je. Kan? Bertasbih, bertahmid, bertahlil dekat syurga. Tapi itu pun orang dah terpesona. Hari ni kita rasa Quran mungkin tak best ataupun kurang sebab kita dah biasa dengar lagu. Kan, bila dengar lagu semangat, dengar Quran rasa ngantuk apa kan. Itu kita kelemahan kita lah. Tapi kalau kita baca Quran tapi kita dengar lagu juga tak boleh kan? Itu kesalahan. Kalau saya macam tu, konsep tu saya buat juga. Bukan buat macam mana? Benda betul tetap betul, benda salah kelemahan saya. Faham tak? Macam saya nak dengar lagu, saya tak boleh kata sebab saya dengar lagu halal, tak boleh. Saya dengar je lah lagu, tapi saya tak kata lagu halal. Faham tak? Contoh tuan-tuan pergi tengok program lah, ada tengok program ni. Tengok movie kan. Tengok movie tu wajib ke sunat ke harus? Ke haram? Syubhah kan. So kalau tuan-tuan pergi, tuan kata tu harus atau syubhah, tapi tuan-tuan kata saya pergi ni sunat. Tak boleh lah ataupun wajib. Kan. Jadi kena tahu. Ada setengah orang hari ni Islam, dia kata aku buat ni mesti disunat ataupun wajib. Macam tuan-tuan makan kan. Orang selalu makan sepinggan, tuan-tuan makan 3 pinggan tu pulang tuan-tuan lah. Tapi yang patutnya seminggan, bahkan lebih. Benda tu benda yang tak ada masalah. Melainkan jangan tuan-tuan makan benda-benda yang haram, tengok benda-benda yang tak elok. Tu ada perbahasan dia lah. Tapi more kepada priority. Macam ibadah, tuan-tuan utamakan apa yang patut utama. Nak buat ekstra tu, terpulang. Tuan-tuan dah mengaji Quran, nak nasyid lah. Nak berkaraoke lah. Tapi mengaji dulu. Tapi kebanyakan pergi karaoke, ngaji memang tak lah, tu masalahnya. Kan? Jadi kita kena bermuhasabah. Ya, bermuhasabah. Betul tuan-tuan, ini benda priority. Benda dalam dakwah pun ada priority. Sebab tu kita bincang benda akidah. Saya tak ajar benda-benda fiqah ke kewangan ke, tak belajar. Itu kalau nak belajar, pergi kewangan macam tu. Tapi basic semua kena ada. Okey? Ustaz, yang tadi cerita pasal dekat syurga, dalam syurga nanti kita boleh membawa seseorang lain yang ada di neraka. Boleh. Okay. Syafaat. Syafaat. Di situ syafaat, di situ tak perlu kepada redha. Tak, semua benda kena melalui Allah SWT. Allah yang izinkan. Ya, dan bermakna tak sewenang-wenang ni kita boleh bawa kawan kita tu.
Sebab tu kata syarat mesti orang Islam lah. Kalau orang kafir nak bawa masuk, tak lepas. Kan? Ha, kan. Sebab apa? Ada yang Allah kata aku tak boleh bagi syafaat pada dia. Iman dengan Nabi Muhammad pun kan, Nabi Muhammad nak bagi syafaat pada orang ni kan. Ada satu malaikat cakap, oh dia ni ada membuat perkara yang syirik, tak boleh dibagi syafaat. Dosa. Syirik tak boleh. Kufur. Bermakna dia di dalam neraka, tak sewenang-wenang ni kita boleh bawa dia kan. Syirik ni memang zero. Dia tak ada account. Ya, Dia tak Islam. Tak kira lah syirik ke apa, tapi dia dah di neraka. Tak sewenang-wenang ni kita boleh bawa dia masuk ke syurga kan. Betul? Itu sebab itu benda akhirat kan, benda gaib. Jadi kita beriman dengan teks lah. Kan, sebab itu macam tentang syirik pun mungkin dia bertaubat sebagai ulama. Saya bagi contoh ya tuan-tuan, kita ada ulama-ulama yang dia menyimpang. Ada ulama-ulama yang menyimpang, yang dia bukan berfaham Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi dia akhir hayat, biasa banyak ulama-ulama tasawuf sufi yang menyimpang lah. Dia akhir hayat, ada yang mereka meninggal, mereka meletakkan Sahih Bukhari di dada. Maksudnya mungkin dia bertaubat, tapi kita tak tahu sebab ini antara dengan Allah Ta'ala. Tapi dia macam ada ulama-ulama dia kata Allah dalam poket. Ada ulama-ulama yang macam tu. Allah dalam hati dia kan. Mungkin Allah tu dalam hati dia, duduk dalam badan dia. Allah tu dia terkesan dengan Hindu ke apa mungkin lah. Tuhan telah bersatu dengan diri dia. Tapi di akhir hayat mungkin dia bertaubat. Kita pun tak pergi rumah, dia tak tahu kan. Tapi ada ulama yang direkodkan. Ada antaranya dia meninggal, dia meletakkan Sahih Bukhari di dadanya. Sebab orang anti hadis ni biasa tak pegang Sahih Bukhari kan. Tapi dia letak Sahih Bukhari di dadanya. Dan dia kata sebelum dia ada yang meninggal, dia kata dia membawa ajaran sesat, dia buat faham Mu'tazilah. Tapi sebelum dia meninggal, dia kata aku telah kembali kepada pegangan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menafikan balik. Tapi anak murid dia tu tak ikut pandangan dia, faham tak? Tapi akhir hayat dia seorang je yang kembali kepada pegangan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi benda macam ni kita sebab tu tuan-tuan, kita kata orang yang buat dosa besar, buat sesat, kita hukuman tak boleh hukum dia. Tetapi macam soalan tadi, dia kata boleh tak kita keluarkan orang yang buat dosa besar? Dosa besar tak ada masalah, tapi mana dia tidak melakukan perkara-perkara syirik. Kafir lah. Sebab syirik ni kira kafir lah. Tapi dia masih lagi bergantung kepada redha Allah. Redha Allah Ta'ala. Masih lagi gantung pada sini kan. Betul. InsyaAllah semua apa yang kita bincangkan pada hari ini memberikan kita satu kesungguhan untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi saya nak bagi tahu bahawa syurga ni mahal lah. Syurga ni mahal. Saya tak sempat pun cerita tingkatan tu. Tak sedap pun cerita tak habis ni. Dia tingkat 100 tingkat. Saya tak sentuh pun 100 tingkat tu. So dia orang minta Ustaz sambung lagi lah. Wah, tak, neraka bila? Next month. Oh, buat 2 kali syurga. Oh, best juga. Banyak kali tak apa, biar orang semangat ibadah. Tapi dia syok nanti dia tak takut. Nanti takut dia tak takut. Cerita bantal lah cerita. Makan minum, tempat makan, tempat minum, kemah, sofa, perabot semua cerita. Ya. InsyaAllah. Apalah, jadi saya kupas. Tapi saya rasa nak masuk ni jugalah. Sebab tak, saya mengajar orang tak nak ini. So saya rasa tak balance tau kuliah saya. Tak, biar takut. Bila takut, kita akan datang bersungguh belajar. Kalau macam ni, alamak, dah confirm syurga, tak datang kelas minggu depan tak apa kan, tak boleh lah kan. So orang akan takut. Takut. Akan belajar juga yang neraka akan belajar. Nak pergi lagi tentang syurga ni, apa kan. Sampai nak orang sakit, orang bila dengar takut neraka ni terus sakit dengar neraka. Bila dengar orang tidak boleh ketawa kerana takut neraka. Bila macam kita hari ni banyak gelak kan, belajar neraka tak ada orang gelak pun. Takut. Ada yang tak dapat tidur, tak nak itu. Tapi bila macam ni, bila kita baca tentang neraka, barulah kita macam akan bersungguh-sungguh tau. Lagi sedar lah. Macam kita lah kerajaan hari ni kan, duk bagi bantuan, bagi mai 30 macam penjana, relax kan. Cuba bagi denda COVID 1,000 seorang kan, baru takut kan. Betul tak kan? Wah, tapi takut ni ada tingkatan dia. Jangan takut sampai terus tak pergi masjid. Terus ni ada. Takut terhadap azab Jahannam yang tidak ada seorang pun boleh selamat padanya. Tak terlepas sebab dia buat salah. Kan kita kalau buat salah takutlah kan. Betul tak? Cuba tuan-tuan bawa kereta jumpa JPJ, tak ada rotek. Takut tak? Takutlah. Cuba dia rotek. Relax lah. Kita hari ni semua buat salah. Ada tak orang sini yang tak buat maksiat? Semua ada buat maksiat. Cuma nampak ataupun tak nampak je. Sebab tu kita doa, ya Allah, tutuplah ayat aku. Saya buat dia buat salah, tuan-tuan dia buat salah.
Cuma kita, Tuhan tak tunjuk saya punya aib. Tuhan tak tunjuk tuan-tuan punya aib. Sebab Tuhan jaga kita. Tapi kita semua rasa takut sebab kita ada buat salah, kan? Ni antara sampai sakit sampai tak tidur. Takut pula, saya pun nak ajar pun takut. Nanti takut kita tak datang kelas pula kan. Duduk rumah mengaji je. Okay, jadi itu sajalah. Ada ke soalan? Ya, bukan semua syurga ada sungai kan? Ada sungai. Syurga yang tak ada sungai kan? Oh, sungai penting, ada syurga. Semua ada sungai, mengalir sampai ke bawah. Mengalir, Sampai ke bawah. Untuk orang yang dalam surah At-Taubah ayat 100 tu. Itu Wasari'una ah, bil khairat. Dia itu kata tentang tidak ada. ada sungai mengalir di bawah ni. InsyaAllah special. ada, saya akan ceritakan tentang sungai. Nanti sungai kita ambil satu bab lah. Bulan depan saya ambil sungai sikit, syurga sikit, neraka sikit. Balance balik biar ada happy kan. InsyaAllah. Jadi kita tangguh masa kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika.